Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hamdan. Saya akan memberi sedikit penerangan tentang pengertian wasatiyah. Pengertian wasatiyah dalam konteks Al-Quran merujuk kepada konsep keseimbangan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Istilah ini berasal daripada akar kata wasat yang bermaksud tengah atau seimbang. Dalam Al-Quran, konsep wasatiyah merujuk kepada sikap yang seimbang dan adil dalam segala aspek kehidupan. Konsep wasatiyah dapat ditemui dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 2143, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang adil, umatan wasatan, supaya kamu menjadi saksi atas manusia dan supaya Rasul menjadi saksi di atas kamu. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjadi umat yang moderat, seimbang dan adil dalam menjalankan ajaran agama mereka. Umat Islam diajak untuk menjadi contoh yang memberikan teladan dan memberi manfaat kepada umat manusia. Okey, jadi yang seterusnya saya akan memperjelaskan dengan lebih detail berkaitan dengan pendekatan wasatiyah dalam masyarakat multi-etnik di Malaysia. Jadi gagasan Islam wasatiyah yang menekankan kesederhanaan dan keseimbangan telah juga lama digunakan di Malaysia, sebuah negara yang amat terkenal dengan kepelbagaian dan penduduk yang berbilang kaum. Jadi falsafah wasatiyah amat penting dalam memupuk sikap saling menghormati, harmoni dan kerjasama di kalangan pelbagai kumpulan etnik di Malaysia. Jadi untuk memahami pendekatan wasatiyah ni, ajaran Islam menjadi asas kepada gagasan wasatiyah yang menggalakkan umat Islam mengamalkan kesederhanaan dalam semua aspek kehidupan. Dengan memberikan tumpuan kepada keseimbangan, keadilan dan keharmonian, ia juga menggalakkan tingkah laku yang jatuh di satu tempat antara fanatik dan kecuaian. Jadi yang seterusnya dan saya akan memperjelaskan berkaitan dengan poin-poin yang saya masukkan dalam slide. Jadi poin yang pertama adalah untuk menggalakkan pemahaman budaya. Kaedah wasatiyah menekan keperluan menggalakkan rasa hormat dan pengetahuan silang etnik terhadap budaya antara satu sama lain, dan ini juga dicapai di Malaysia melalui pelbagai program. Dan ianya juga termasuk perayaan antara kaum, program penukaran budaya dan juga kurikulum pendidikan yang menekankan sumbangan dan adat resam semua masyarakat, semua etnik di Malaysia. Dan poin yang kedua adalah untuk menginstitutasikan kesaksamaan dan keadilan sosial. Jadi, kaedah wasatiyah ini memberi penekanan yang sangat kuat terhadap nilai keadilan dan keadilan untuk semua anggota masyarakat. Gagasan ini mewakili dalam perlembagaan Malaysia yang menegakkan kesamarataan dan mempertahankan hak semua warga negara, jadi tanpa mengira kaum atau agama mereka. Dan yang seterusnya, poin yang ketiga adalah membina keharmonian antara agama dan masyarakat berbilang kaum perlu mengutamakan pegangan agama masing-masing, dan strategi wasatiyah ini mengakui perlunya kerjasama dan kepersefahaman antara kaum, dan Malaysia telah menerima idea ini dengan mewujudkan forum komunikasi dan interaksi antara pelbagai kaum dan agama. Dan masyarakat, majlis dan forum antara agama membawa pimpin dan wakil dari pelbagai agama bersama-sama untuk membincangkan prinsip bersama untuk menangani isu-isu di negara ini. Jadi yang terakhir sekali adalah penyelesaian konflik dan pengantaraan. Dan sudah tentunya akan sentiasa ada konflik dan ketegangan dalam masyarakat yang berbilang kaum, oleh disebabkan daripada background culture yang berbeza dan lebih lagi lah. Dan sebaliknya, kaedah wasatiyah juga menawarkan rangka kerja untuk rundingan dan pengantaraan yang memberi tumpuan kepada komunikasi untuk mendengar empati dan juga berkompromi. Okey, jadi pembangunan masyarakat berbilang kaum yang harmoni di Malaysia telah banyak dibantu oleh falsafah wasatiyah ini. Jadi Malaysia juga telah mencapai kemajuan besar dalam mewujudkan masyarakat di mana kepelbagaian dihargai dan juga perpaduan sosial diutamakan melalui menggalakkan penamaan budaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya saya akan memperjelaskan berkaitan dengan aplikasi keseimbangan dalam wasatiyah. Ajaran Islam mempunyai asas yang kukuh untuk ideal wasatiyah yang menggalakkan kesederhanaan dan keharmonian dalam semua aspek kehidupan. Jadi untuk menggalakkan masyarakat yang serba boleh, esei ataupun report yang kami tulis ini mengkaji idea keseimbangan dan juga pelaksanaan praktikal dalam konteks wasatiyah. Jadi yang pertama adalah kelakuan peribadi. Keseimbangan tingkah laku adalah penting untuk membangunkan keharmonian peribadi. Jadi wasatiyah menggalakkan pengikutnya untuk mewujudkan keseimbangan dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka dengan menjauhi keterlaluan. Jadi yang kedua adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah komponen yang paling penting dalam wasatiyah, dan ianya penggunaan keseimbangan dalam hubungan interpersonal. Ia akan menggalakkan orang ramai untuk melayan orang lain secara adil, hormat dan empati. Jadi yang ketiga adalah hubungan antara agama dan etnik. Wasatiyah bertindak sebagai pemangkin untuk menggalakkan perpaduan keharmonian di kalangan pelbagai kumpulan agama dan etnik. Jadi untuk yang seterusnya adalah tadbir urus dan dasar. Konsep wasatiyah menggalakkan pembuat keputusan melaksanakan dasar yang adil dan inklusif yang mengutamakan kebajikan semua rakyat dalam bidang tadbir urus. Dan yang terakhir sekali adalah pengawasan alam sekitar. Wasatiyah memperluaskan konsep keseimbangan dalam pengawasan alam sekitar, dan kepentingannya adalah untuk amalan lestari, pemeliharaan sumber dan penggunaan yang bertanggungjawab ditekankan di poin yang ini. Dan kesimpulan daripada slide yang ini ataupun poin yang ini, amalan wasatiyah meletakkan nilai yang tinggi kepada idea keseimbangan, dan dalam banyak aspek kehidupan ia juga bertindak sebagai konsep perpaduan yang menggalakkan kesederhanaan, keharmonian dan kemampanan. Faktor utama wasatiyah negara merangkumi pelbagai aspek kehidupan berkaitan dengan prinsip kesederhanaan, pertengahan dan kesederhanaan dalam membina sebuah negara yang stabil, harmoni dan adil. Dalam konteks wasatiyah, matlamatnya adalah untuk mencapai keseimbangan yang seimbang antara pelbagai elemen termasuk kehidupan, politik, agama, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Jadi antara faktor utama dasar wasatiyah adalah terdiri daripada 7 perkara. Yang pertama adalah keseimbangan antara agama dan negara. Prinsip ini menggalakkan pengiktirafan kepelbagaian etnik, budaya dan agama sebagai kekayaan sosial. Yang kedua adalah pluralisme dan toleransi. Prinsip ini menekankan kepentingan menegakkan kebebasan agama di samping menghormati prinsip demokrasi dan kedaulatan undang-undang dalam konteks kehidupan beragama. Yang ketiga adalah kerajaan yang adil dan responsif. Kerajaan yang adil berpegang pada prinsip keadilan, ketelusan penyertaan awam dan accountability. Nombor 4 adalah ekonomi yang adil dan inklusif. Prinsip ini menekankan kepentingan mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan inklusif. Yang kelima adalah pendidikan dan ilmu. Wasatiyah negara komited untuk memperkasakan sistem pendidikan berkualiti yang inklusif dan berorientasikan peningkatan pengetahuan dan membina kemahiran masyarakat dalam pelbagai bidang. Yang keenam adalah perlindungan hak asasi manusia. Wasatiyah negara menekankan kepentingan menjamin perlindungan hak asasi manusia sejagat. Dan yang akhir sekali adalah persekitaran yang mampan. Antara faktor utama wasatiyah negara yang menyumbang kepada wasatiyah negara lah, iaitu wasatiyah negara mengutamakan kelestarian alam sekitar dan memelihara alam semula jadi. Jadi itu semua adalah 7 faktor utama yang berkaitan dengan wasatiyah negara. Seterusnya saya akan menerangkan kelebihan pendekatan wasatiyah di Malaysia. Kita dapat lihat kelebihannya daripada pelbagai aspek, antaranya adalah aspek politik. Dengan menekankan kesepakatan dan kompromi, konflik politik dapat diminimumkan dan stabiliti politik dapat dipertahankan. Ini penting untuk mencipta kawasan politik yang kondusif untuk pembangunan dan kemajuan negara. Penekanan konsep ini dapat mendorong kerajaan untuk mengadopsi dasar-dasar yang adil dan berkeadilan untuk semua warga negara, termasuklah dasar-dasar ekonomi yang sama dan akses yang setara terhadap pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan awam. Seterusnya, dapat mempromosikan hubungan yang harmoni antara pelbagai kumpulan masyarakat di Malaysia
Dengan membina kepercayaan dan kerjasama antara kumpulan-kumpulan ini, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan mengatasi potensi konflik yang boleh menggugat kestabiliti politik. Seterusnya, dari aspek peribadi, ia membantu mencapai keadaan emosi yang stabil dan menghindari terjebak dalam sikap ekstrim yang mungkin merugikan peribadi seseorang. Mereka akan menghormati hak setiap individu untuk memiliki pendapat mereka sendiri. Sikap toleransi ini membantu memperluaskan wawasan dan memperkuatkan hubungan sosial dengan orang lain. Seterusnya, ia berupaya untuk menghindari sikap diskriminasi atau prasangka. Keberpihakan pada keadilan membantu membangun integriti peribadi dan menciptakan kawasan sosial yang adil. Seterusnya, dari aspek agama. Hal ini membantu mencegah ekstremisme dan fanatisme agama serta mempromosikan sikap toleransi terhadap perbezaan pegangan dan praktis agama di antara masyarakat Malaysia. Seterusnya, mendorong penghormatan terhadap tradisi budaya dan yang ada di Malaysia, umat Muslim diajarkan untuk menunjukkan nilai-nilai Islam dengan warisan budaya mereka, sehingga mencipta identiti keagamaan yang unik dan kaya dalam konteks budaya Malaysia. Seterusnya, mengedepankan keadilan gender dan pembangunan perempuan dalam aspek agama. Konsep ini mengajarkan pentingnya memberi hak-hak yang sama rata kepada perempuan dalam asas terhadap pendidikan, kesihatan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya, dari aspek sosial. Dalam konteks sosial, penekanan pada konsep ini dapat mempromosikan hubungan harmoni antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk suku, agama dan budaya yang berbeza. Hal ini menciptakan hubungan yang sosial yang inklusif dan mengurangi potensi konflik antara kelompok. Seterusnya, dengan penekanan konsep ini, negara dapat mendorong persamarataan peluang sumber daya dan akses terhadap layanan sosial bagi semua warga negara. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai implikasi sekiranya tiada pendekatan. Tanpa pendekatan ini, risiko penyalahgunaan kuasa dan diskriminasi dalam sistem keadilan boleh meningkat yang boleh menghakis kepercayaan masyarakat terhadap institusi undang-undang. Juga, tanpa pendekatan ini, mungkin akan terdapat kesukaran dalam mencapai konsensus dan kesepakatan dalam isu-isu yang mempengaruhi keharmonian sosial dan politik di Malaysia. Yang terakhir, terdapat risiko pemisahan dan isolasi komuniti berdasarkan perbezaan agama, etnik atau budaya. Ini boleh menghalang interaksi positif antara komuniti, menyebabkan ketidakfahaman dan menghalang pembangunan sosial yang holistik. Jadi telah kita sampai di kesimpulannya, dan kesimpulannya strategi wasatiyah ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk menggalakkan masyarakat berbilang kaum yang bersatu dan harmoni di Malaysia. Keseimbangan, kesederhanaan dan keterangkuman yang ditekankan oleh prinsip wasatiyah amat sesuai dengan fabrik budaya, agama dan etnik yang unik di negara Malaysia. Dan negara kita juga boleh menangani kesukaran dan dengan mewujudkan sebuah negara yang bersatu di samping menghormati dan menikmati masa lalu yang kaya dengan pelbagai budaya dengan menggunakan kaedah wasatiyah. Jadi kaedah wasatiyah juga menawarkan laluan kepada keamanan dan kewujudan bersama dalam masyarakat di antara kepelbagaian, kadang-kadang juga boleh menyebabkan ketegangan dan juga pertikaian. Ia menggesa rakyat Malaysia untuk mengutamakan kompromi, perbincangan dan juga empati apabila untuk menyelesaikan sesebuah konflik. Dan rakyat Malaysia boleh memupuk semangat perpaduan dan kekitaan melalui penerapan nilai-nilai wasatiyah untuk menerapkan jurang etnik dan membentuk jati diri kebangsaan yang sama. Sekian, terima kasih.
Jadi sekian saja daripada kumpulan kami, kumpulan 9. Semoga kita mendapat ilmu yang baru dari apa yang kita belajar hari ini dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Sekian saja daripada saya, Muhammad Syakir Usudin, Muhammad Farhan dan Muhammad Hamdan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.